menanamkan nilai-nilai murni setiap masa. Program Syahadah ini dibawakan khas untuk anda oleh Serai Mazhab Trading. Selamat menonton. Nama kumpulan nasyid Raihan tidak asing bagi kita. Bahkan nama ini sering disebut di persada antarabangsa. Dan kumpulan ini sebenarnya setara dan setanding dengan penyanyi-penyanyi antarabangsa yang lain seperti Mahir Zain, Sami Yusof, Zain Bikha, Yusof Islam dan ramai lagi. Adakah petanda ini menunjukkan bahawa muzik Islam ataupun kumpulan nasyid daripada Malaysia berada pada kemuncak kejayaan pada saat ini? Kita akan membincangkan dan berkongsi pengalaman bersama dengan pengubah lagu terkenal daripada tanah air kita, iaitu Saudara LY dalam Syahadah seketika nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih lagi diberikan kesempatan bersama-sama dengan kita ya untuk bersiaran dalam rancangan Syahadah. Banyak yang nak kita kutip, yang nak kita kongsi ni. Tapi sebelum tu rasa macam nak menyanyi sikitlah ya. Sebab rasa boring lah kadang-kadang tu kan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Sudahlah, sikit-sikit je. Maksudnya bila kita ada lagu tu, rasa kadang terhibur juga yang mengantuk. Siapa nyanyi tadi? Kan nampak tu? Itulah dia satu daya penariknya. Dan kita bukan saya nak bicara tentang hal ini. Kita undang seorang personality, seorang pengubah lagu yang terkenal di tanah air kita, iaitu Haji Rozman bin Haji Syafi'i. Apa khabar Alwan? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Nabil kerana menjemput saya dalam rancangan Syahadah. Di program ini kita dapat bicarakan sedikit sebanyak tentang muzik dalam pandangan Islam. InsyaAllah. Jadi ramai yang sebenarnya bila bicara tentang muzik dengan Islam ni, kadang-kadang pun saya sendiri pun kadang yang tertanya-tanya lah kan, muzik ni macam mana kan. Tapi nak dicampur dengan Islam tu penting juga tu, sebab dia satu syariat, satu undang-undang ataupun satu peraturan dalam hidup kita. Jadi sebagai kita nak berkongsi lah sikit bagaimana LY berjinak-jinak pada peringkat awal, akhirnya membuat keputusan terlibat dalam bidang industri muzik tu. Okey, saya sebenarnya daripada kecil dulu minat muzik ni sebab mak saya jual kuih. Jadi masa jual kuih tu tiap-tiap hari tu kita akan buat karipap claim. Ya, saya. Claim karipap tu memang saya terror lah. Sekarang memang cetak je kan. Ya, saya. Jadi pada masa tu bila kita claim tu, adik-beradik saya ada 2-3 orang, tiap-tiap malam sambil claim seorang-seorang nyanyi. Oh, okey. Jadi seorang-seorang nyanyi. Saya nyanyi, kemudian akak saya Roziah nyanyi, kemudian akak saya Rashidah nyanyi, abang saya Rashid nyanyi, kemudian balik semula pada saya. Dan ini menyebabkan kami tidak rasa waktu itu habis. Waktu maksudnya waktu itu kita penuhi dengan satu suasana yang berirama. Satu bentuk ataupun satu kisah yang menarik bagi saya sebenarnya. Jadi mungkin orang tu lain, cara orang lain kan. Tapi menariknya apabila LY sebut tadi bahawa dengan terlibat dengan orang kata sambil-sambil buat kerja ada satu hiburan yang lain. Saya kan? nampak itu Ustaz kan, bila kita buat, ya saya. Maksudnya kita tak terasa yang kita terpaksa buat. Betul. Dan kita rasa reda, rela sebab apa kan ini sebagai satu terapi kita. Ya, terapi ni sebenarnya terapi jiwa tu. Kita buat dan senang hati, kita ikhlas, kita bersyukur, mudah-mudahan Allah SWT beri rezeki pada esok pada jualan mak saya ni bapa saya ni. Keluarga saya semua memang agak-agak macam mulanya tak tahu yang saya ni boleh buat lagu. Ya, saya. Sampailah ketika bila saya cakap, saya lagu ni tiap-tiap kali saya dengar lagu tu yang sama kan. Saya cakap dalam rumah saya, biar saya buat lagu lah kan. Dan akhirnya saya cuba buat buat lagu. Dan alhamdulillah kan, lagu yang pertama saya tu
Yang diambil oleh kumpulan Mega. Mega. Lagu tu judul Bayang Gurauan. Dah pertandingan masih 1993 tu kita menang. Masya Allah. Ya, pujaan Dia sebelum. memberikan Dan, satu keyakinan lah. Ya, memberikan keyakinan. Okey, dan satu lagi rezeki saya rezeki kita masa itu alhamdulillah nampak perubahan. Ya saya. Sebab lagu ini lagu ini menjadikan kami semakin yakin untuk membuat lebih lagi lagu. Saya yakin tak terhenti di situ. Ada lagi sebenarnya cerita yang nak kita kongsi, yang mungkin membuatkan anda, inilah orangnya. Oh bukan dia. Begitu. Jadi apapun, saudara yang dirahmati Allah sekalian, saya nak bawa Elwai dan juga rakan-rakan menonton, kita saksikan satu bingkisan istimewa dengan satu penampilan. Mungkin anda dan saya bila sebut nama Jihad Dabab ini, siapa ya? Asing bagi kita sebab tak pernah dengar. Tapi tidak asing bagi orang ataupun penduduk yang berada di negara Australia. Kerana dia adalah seorang yang pakar dalam bidang komunikasi, seorang penerbit, seorang yang menghasilkan lagu, komposer dan juga seorang artis rap. Bernaung di bawah kumpulan The Brotherhood. Beliau berdakwah untuk mengajar atau untuk mengajak orang mengenali Islam dengan muzik-muziknya yang tersendiri. Kita saksikan. Jihad Dabab adalah pakar di bidang komunikasi dan seorang penerbit. Selain itu, beliau juga seorang artis rapper, dikenali sebagai Brotherhood. Revolution heavily, I spit it like you wanna see the whole another half of me, like most Stephen Talib Kweli. Honestly, as I started growing up and I started listening, finding different genres of different music, different types of hip hop music, I thought, you know what, I can start writing my own music. And I started experimenting when I was in high school, and I found I really had a knack for it. And I found through hip hop and through rap, I could tell a story. I could tell my own story. When we first started out back in sort of the early 2000s, that's when the new media really started to just evolve. And we were trying to put our stuff on radio and put our stuff on TV. It was really difficult. Then when MySpace came in, I'm not sure if you remember MySpace, and then with Facebook and Twitter, people were able to connect with us from Indonesia, from Malaysia. Actually, our fan base in Malaysia and Indonesia and the Arab countries are actually bigger than they are in Australia. End of the day, in Australia, Muslims are a minority. Flinders Street menjadi lokasi pembikinan video klip. Ia sebuah bandar di Melbourne yang sibuk dengan jaringan stesen kereta api utama yang dibangunkan sekitar tahun 1854. Jihad Dabab sangat meminati gubahan lagu, menulis lirik dan menghasilkan video klip sendiri. So a lot of our music, it comes from a deep part of our soul, and what we've learned over the last few years is that initially when I first started writing, I was writing mainly to a Muslim audience because I was trying to connect with them. And then I found that, we found as the Brotherhood, that to reach a wider audience, if we can use just more generic terms on a more level that everyone can relate to, it works better for us. So we started talking about giving people insight into our lives. So whether we talk about racism as a Muslim living in Australia, whether we talk about the issue of the refugees from a Muslim perspective, or even just talking about positive things, being happy, because a lot of non-Muslims, when they watch the news or whatever, they see a negative image of Islam. They see people with guns and yelling and screaming. And we thought, you know what, because we can't relate to that, that's not our everyday life. We're Muslims and we're happy to be Muslims living in Australia. So we thought if we just talk about that, even in an indirect way. So if you listen to our latest album, Onos on Us, you won't hear a lot of things like Alhamdulillah, Allah, Islam, but all of our lyrics have got an Islamic foundation if you listen really hard. Nilai-nilai murni diterapkan dalam setiap kali mengadakan persembahan. Really focuses on the unity of
Muslims, and not even Muslims, humanity from Australia and Malaysia, whether you're Muslim, whether you're Christian, no matter what religion you follow, we're all humans and we all come from the one creator. And so we named the track One. One as in we're all one people, and whatever you can take from the track, it's a positive track. So whatever you can take from the track, you take that from it. So what we did, we collaborated with artists from Malaysia, Ultimate and 786. We'd never even met them before. We were here in Australia and we were dealing with them over the internet. And they were very humble. It was very humble of them to say yes, they want to be part of the track. And we literally pulled the track together 2 weeks before we went to Malaysia. And when we went to Malaysia, we performed the track with them multiple times, and it was like we've known them for years. Are you ready? Kepakaran yang ada pada Jihad Dabab turut digunakan oleh artis rap Malaysia dalam pembikinan video klip antara Brotherhood dan Ultimate. Jalinan kerjasama ini dapat meningkatkan lagi ukhuwah antara artis Malaysia dan Australia dalam memperjuangkan industri muzik tanah air. Bagi Jihad Dabab, selagi beliau bernyawa, bidang seni ini akan diteruskan bagi menyemarakkan Islam di mata dunia. And so yeah, I mean, look, it is a fine line to try and balance the entertainment versus our Islamic intentions, and that's part of the jihad. That's part of the struggle, and it's not easy. It's not. Sekali air bah, sekali pantai berubah. Begitu juga perjuangan muzik Islam di Australia hari ini diberi nafas baru selaras dengan perubahan masa. Kesenian Islam adalah kesinambungan daripada kesenian pada zaman silam yang telah berkembang dan dicorakkan oleh konsep tauhid yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam memperjuangkan kesenian, agama telah menggariskan syariat yang menyuruh melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu melakukan kebaikan dan jauhi kemungkaran. Seperti mana firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Jangan lupa saksikan Jihad Australia di RTM. Betapa indahnya Islam itu apabila kita menyampaikan dalam bentuk yang pelbagai, tetapi yang penting mesej yang ingin disampaikan adalah mesej yang betul dan tepat dengan syariat Islam. Dan LY pun terlibat dalam dunia muzik dan ada juga muzik Islam. Itu yang hebatnya. Tapi sebelum itu mungkin nak minta pandangan LY. Bila kita tengok tadi video klip tadi, seorang pejuang ataupun pegiat seni, walaupun dalam rap kan, tapi adakah ia bersesuaian dengan muzik Islam itu? Yang penting penyampaian dia, apa yang nak disampaikan, kemudian karakter dia, mana cara dia nak menyampaikan itu betul. Ya, saya. Betul. Dan kemudian saya teringat lagu rap ni yang dinyanyikan oleh Tufat dengan Yasin, Alhamdulillah. Dan itu juga menarik hati saya, menyebabkan saya lihat memang lagu rap ni kan hip hop boleh disampaikan saya. Selagi ia mengikut syariat. Betul. Jadi tidak ada pemisah sebenarnya. Betul. Walaupun kita kata muzik Islam bila digabungkan sebenarnya ada kesesuaian. Okey. Saya lihat muzik tu tetap muzik barat. Ya, saya. Tapi penyampaian dia, apa yang kita nak sampaikan, itu adalah elemen-elemen dan kemudian kita nak sampaikan seruan tentang Islam. Ya, saya. Kepada pendengar, penonton dan sebagainya. Penonton, ya. Masya-Allah. Itulah dia saudara yang dirahmati Allah sekalian. Bila sebut tentang muzik ini, untuk anda dan juga saya, mungkin rakan-rakan sedar ataupun tidak, sebenarnya LY juga menghasilkan lagu-lagu nasyid, macam kumpulan Rabbani, Insaf. Ya, jadi maksudnya orang tak tahu latar belakang ni ke bukan muzik contemporary, muzik rap dan sebagainya, tapi LY juga menghasilkan. Jadi bagaimana pandangan LY melihat dari sudut muzik Islam yang bertapak di Malaysia ni? Okey, bermula pada tahun 2000 dulu kan, mana kali pertama kumpulan nasyid memenangi anugerah album terbaik di AIM, Anugerah Industri Malaysia. Itu merupakan putik-putik yang di mana secara kualiti dan lagu itu diterima oleh masyarakat. Sebelumnya ialah kumpulan Raihan di mana jualannya lebih pada 700,000. Masya-Allah. Ya. Saya pun
sangat pelik sebab lagu-lagu yang semudah itu dinyanyikan oleh semua rakyat Malaysia, dan saya pernah lihat kan, orang bukan Islam pun beli sebab itu merupakan satu irama kan, yang mereka rasa mereka dapat terima dan kemudian mereka dapat menyanyi bersama. Jadi maksudnya apa yang saya pegang dari dulu kan, di mana ialah lagu tu adalah pengetuk jiwa, lirik tu adalah pembuka minda. Masya Allah. Saya tak tahu nak buat apa. Tapi itulah dia, bila digabungkan antara lagu dan irama menjadi satu kesatuan dan kejituan. Puas kita dengar ya. Jadi maksudnya bukan saja kalau kita lihat kan kalau kita dengar lagu tu bukan saja macam dulu kan Al-Jawahir kan Ahmad Yassan bawa dalam bentuk irama padang pasir. Tapi sekarang boleh dibawa dalam apa genre yang terbaru. Maksudnya sebab muzik ini harus mengikut perubahan zaman. Betul, insya-Allah. Sesuai dengan apa yang Elwai katakan, saya nak tunjukkan kepada rakan-rakan, ayo kita saksikan satu bingkisan yang cukup istimewa apabila perjuangan muzik Islam di United Kingdom telah diberikan nafas baru oleh dua orang anak muda apabila mereka mengenalkan muzik hip hop dalam memperkenalkan Islam itu dengan secara yang lebih baik bagi mereka. Ayo kita saksikan. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi. He is the one that didn't pop on in a journey. On top of the barack, but some of them not believe him story. When him went to the place and see the face of the Lord and not him glory. Pure rumor didn't go on, but the prophet didn't worry, no. Ahmad Ikhlas adalah saudara baru warga negara British berketurunan Jamaika. Beliau mula mengenali Islam ketika berusia 17 tahun. Dia sangat meminati gubahan lagu, menulis lirik dan membuat persembahan. Sering mendapat undangan di London dan mempunyai peminat tersendiri. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi. Abbas lahir di London, berketurunan Iran. I thought it was beautiful to see the different cultures coming together under the message of an Islamic cultural heritage, which is the Qasida. And so you have people from Kenya and Malaysia coming together and reciting these beautiful poems in a rhythmic style, and I think it's great that what they're doing. Freed them through high enslavement. From the slave them, he made muazzins inspired by text on every techno. How they made idols in blood. So I see the cell start to restart the heart from a flat line to a beat that's banging on a drum with a dot on the tongue. Padanya, genre lagu berentak hip-hop adalah elemen yang membantu menyampaikan pujian terhadap Tuhan. Perjuangan muzik Islam di United Kingdom hari ini telah diberi nafas baru selaras dengan perubahan masa. Penerimaan masyarakat di kota London ni yang bukan Islam khususnya, mereka amat gemar akan apa-apa muzik sekalipun. Khasnya muzik-muzik yang berlatar belakangkan cultural, maksudnya daripada budaya, daripada luar yang bukan daripada mereka sendiri. Jadi kalau kita bawa ni, diorang dah tak kira ni berkenaan dengan agama ataupun memuji Rasulullah ataupun memuji Allah saja, bukan. Mereka lebih cenderung dengan muzik yang dibawa. Salawat adalah doa dan ungkapan cinta kepada kekasih Allah. Diriwayatkan daripada Ibnu Farhun berkata, bersalawat ke atas Nabi Muhammad SAW itu mempunyai 42 kelebihan. Antaranya, mendapat keampunan daripada Allah serta ditutup segala keaiban.
inilah sedikit sebanyak apa yang dapat kita lakukan di kota London ini. Walaupun agak susah untuk mendapatkan tempat-tempat untuk lakukan latihan, akan tetapi Tok Din adalah salah satu tempat yang sering kita jumpa untuk lakukan latihan qasidah, adakan kelas fardu ain, latihan silat kadang-kala. Jadi apa yang dapat kita lakukan di sini, moga-moga kita harap Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ia sebagai salah satu amal ibadah kita untuk curahkan khidmat kepada masyarakat yang memerlukan perkara-perkara tradisional yang berlandaskan syariat Islam seperti qasidah juga dan sebagainya, insya-Allah. Walaupun Islam menggalakkan umatnya mencipta karya-karya kesenian, tapi penciptaannya haruslah tidak bercanda dengan nilai dan hukum Islam. Hiburan Islam andai menurut syariat dan juga sunnatullah. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi begitu sesuai dengan keadaan apabila muzik-muzik ini dinyanyikan, dilagukan dan dimelodikan agar tidak terlalu melampau. Orang kata bila bingit sangat orang pun tak nak dengar. Jadi bila melihat dari sudut perkembangan industri muzik Islam di tanah air sebagai seorang pengubah lagu, penggiat muzik, apakah pandangan LY untuk melihat peranan-peranan penggiat seni terutamanya dalam muzik Islam untuk dinaikkan pada kedudukan yang boleh orang kata salutlah, dipandang tinggi? Saya percaya pada kesederhanaan adalah cara hidup dalam Islam. Dan kemudian lagu-lagu ini sekurang-kurangnya dapat disampaikan dengan lagu-lagu yang terbaik. Maksudnya semua orang boleh nyanyi, semua orang boleh meresapi dalam jiwa, semua orang boleh menerima dalam apa keadaan sedih, keadaan gembira, apa saja keadaan. Dan kemudian lirik-lirik ni harus digunakan sebagai satu modal insan. Supaya kan bila orang yang mendengar itu dia dapat mengalami satu perubahan. Allahu Akbar, sangat indah lagu ini. Jadi itu di antara faktor-faktor bila LY sebut tadi, peranan muzik itu sendiri apabila digubah dengan kesesuaiannya membuatkan orang sendiri boleh tertarik. Jadi mungkin nasihat akhir pada anak-anak muda lah yang nak mengambil jalan nak menjadi seorang penasyid, pemuzik dan sebagainya untuk pilihan yang terbaik. Buat sesuatu itu dengan penuh ikhlas. Buat sesuatu itu dengan penuh tanggungjawab. Dan membuat satu itu dengan merasakan bahawa kita hamba Allah SWT dan tanggungjawab kita adalah untuk meneruskan dakwah, untuk menyembahnya. Masya Allah, tabarakallah. Pesanan yang baik, yang cukup bermakna daripada LY sebagai seorang yang terlibat dalam dunia muzik. Jadi rakan-rakan saya ataupun tuan-tuan dan puan-puan, kita ambillah iktibar apa-apa yang baik daripada yang dikongsikan oleh LY untuk perkongsian kita hari ini, insya-Allah. Dan sebagai tanda terima kasih kami, saya ingin menyampaikan sumbangan ikhlas daripada penaja kita Serai Mas kepada LY. Terima kasih. Sama-sama, mudah-mudahan Allah, insya-Allah Ramadan ini diberkati usaha kita, insya-Allah. Jadi saya menantikan ada satu lagu yang terbaik boleh dibagi pada saya. Saya nak nyanyi pula. Gurau je. Apalah apa pun, insya-Allah. Kita berhibur tak ada masalah, tetapi yang penting ada batasan dan ada syariat. Terima kasih LY sudi bersama dengan kita, dan terima kasih anda yang setia bersama dengan Syahadah, dan pastikan temu janji kita pada episod berikutnya. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.